Jadi sebab itu sekali lagi kalau dapat sebarang kesulitan, Allah sama ada bagi peringatan, sama ada teguran, sama ada kadang-kadang Allah juga nak bagi kita sikit perhatian. Kamu ni nampak aku kedak, kamu ni ingat aku kedak, jangan nak buat sesuka hati walaupun tak ada orang tengok, tapi Allah tengok. Ni kekuatan. Kalau kita tengok surah Sabah ayat 16, okey, surah Sabah, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Ini cerita Nabi Nuh. Okey, walaupun hidup 900 tahun tapi dakwah 10 tahun dapat satu orang. Akhirnya Nabi Nuh kata, aku dah tak larat dakwah dah, tadi buatlah kapal katanya. Macam mana sabarnya Nabi Nuh, kalau nak buat kapal, buat dari apa Allah? Dari kayu. Mana nak dapat kayu? Tak ada kayu kat sini. Kamu tanam pokoknya. Tanam pokok, tunggu pokok besar sampai dia jadi besar, baru bang untuk buat kapal Nabi Nuh. Agak-agak sabar ke tak sabar? Kalau kita nak nasi, siapa nak nasi, pergi sawah tanam dulu, semai dulu padi. Tanam padi itu dulu, tunggu padi itu berbuah, tunggu padi itu masak. Tunggu baru dapat beras dan baru kamu boleh makan. Sabar ke tak sabar? Nah, ini kesabaran Nabi Nuh kerana percaya dengan perintah Allah. Kalaulah Nabi Nuh kata, gila lah Allah ni, suruh buat perahu tapi suruh buat daripada kayu, mana ada pokok besar-besar nak buat perahu. Tapi yakin dengan perintah Allah, yakin dengan kekuatan. Sebab itu bila hamba-hamba yang masih juga tidak yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, sedangkan Nabi Nuh termasuk dalam ulul azmi, antara apa kita kata rasul-rasul pilihan, Allah turunkan sebanyak-banyaknya air dari langit, hujan dari langit dan air mata air dari bumi. Tak lama kemudian, sebab kalau pengikut kata apa, kamu Nuh ni memang gila, buat kapal atas gunung, atas bukit, mana ada sungai, macam mana nak naik kapal? Bila kamu nak naik kapal kalau tak ada air, tak ada laut, tak ada sungai, tak ada tasik? Okay, kerana dia berfikir pakai otaknya sendiri, tidak memikir atas kemampuan Allah. Akhirnya bila Allah turunkan banjir, maka tenggelamlah segalanya, termasuk anaknya Nabi Nuh. Bila kita katakan anak-anak Nabi Nuh dijemput masuk, jom. Tapi hatinya tidak lagi tercakup untuk menjadi pengikut atau menerima akidah yang dibawa oleh bapanya, akhirnya mati tenggelam. Andai kata dia berserah diri, aku akan pergi manjat bukit-bukit sana, pokok-pokok di atas bukit untuk menyelamatkan diri. Dia mengharapkan pokok-pokok tu selamatkan diri, gunung selamatkan diri. Tapi kalau dia bercakap, aku akan mohon pertolongan Allah untuk aku selamatkan diri, itu mungkin dia dapat pertolongan. Tetapi sebab keyakinan bertuhannya kosong, tak hendak menerima syariat yang dibawa oleh bapaknya, maka akhirnya dia mati katak tenggelam dalam banjir besar yang Allah turunkan. Okey, ataupun kita tengok dalam surah Al-Ankabut. Ini Allah bagi semua pandangan-pandangan, teguran-teguran ni. Ayat 40, okey. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Jangan buat dosa, kerana sebuah dosa akan disiksa. Semua dosa akan mendapat siksaan. Jadi pada anak, jangan lawan mak kerana dosa. Kalau suami, jangan curang. Kalau isteri, jangan khianat. Kalau pekerja, jangan kita kata melawan majikan. Jangan bekerja curi tulang. Kalau jadi majikan, jangan zalim. Kerana semua ini akan dibalas Allah. Kalau tidak di sini, di sana. Ini kekuatan yang nak dibangun. Ya. Maka keyakinan yang terseliuh, keyakinan yang goyah akan menghancurkan masa depan kehidupan seorang hamba Allah. Maka kalau kita tengok, kita kata, ada satu kisah, kita kata, kekayaan bukan segala-galanya. Sebab itu kita kata Firaun ada segala-galanya. Tapi hanya tak ada keyakinan bertuhan saja. Hanya mengaku dia Tuhan saja. Hancur sehancur-hancurnya. Ini yang kita nak angkat. Kita katakan kekayaan yang sebenarnya bukanlah harta, bukanlah kita kata kedudukan, bukanlah kuasa, tetapi yang kekayaan sebenarnya ialah ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang maknanya otaknya cantik. Jiwa yang tenang maknanya perasaannya positif. Jiwa yang tenang, wajahnya cerah, bahasanya cantik, geraknya cantik, adabnya
indah, ibadahnya tertib. Itu kita kata jiwa yang tenang. Ada orang solat macam ayam makan ayam matuk apa makanan je, matuk padi, tak tengok kiri kanan. Tamak ninah entah ke mana, khusyuk entah ke mana. Dah solat dah. Oh, cepat jawabnya. Maka sekali lagi kita angkat dalam sebuah hadis, Allah kata apa? Kerana apa sebab ketenangan jiwa tu mahal? Hanya ketenangan jiwa. Sebab itu kita kata kerana ketenangan jiwa itu dan keredaan. Okey. Keredaan menerima apa yang Allah takdirkan itu merupakan modal paling besar untuk mendapat ketenangan. Kalau benda itu tidak melanggar perintah Allah. Jangan kata saya buat maksiat kerana Allah hendak saya jadi maksiat le. Jangan. Allah memang aku ilhamkan kebaikan, aku ilhamkan keburukan. Aku ihramkan yang cantik, aku ilhamkan juga yang tak cantik. Pilih. Kamu yang pilih. Sebab itu ihdinas siratal mustaqim kena pilih, kena buat, kena pakai 17 kali. Kalau tak faham 17 juta kali pun tak rasa juga bahawa itu modal nombor 1. Tunjuk jalan yang lurus. Kadang-kadang dapat jawatan, dah belong-gelong. Kadang-kadang dia tambah gaji, dah gelong-gelong. Kadang-kadang dia bagi sikit kuasa. Udah hilang kuasa atau gila kuasa. Kadang-kadang dia beri sikit kekayaan. Udah kaya membuat dia haru biru. Kerana apa? Kerana keyakinan bertuhannya sangat-sangat longgar. Keyakinan bertuhannya tidak merasa Allah CCTV, Allah tengok dia 24 jam. Kalaupun siapa-siapa tak tahu dia buat jahat, anak tak tahu dia buat jahat, isteri tak tahu, mak mentua tak tahu, saudara tak tahu. Tapi Allah tahu. Sebab kita tadi kembali kepada fitrah. Fitrah tak artinya asal kejadian. Kamu tak datang sendiri. Kamu tak jalan sendiri. Allah yang buat kamu jalan. Allah yang buat kamu boleh makan. Allah yang buat kamu boleh nampak. Allah yang buat kamu boleh cakap. Innamahul bayan. Aku yang ajar dia bercakap. Okey. Alamal Quran. Aku yang ajar mereka baca Quran. Ya Allah. Khalaqal insan. Aku yang cipta mereka. Apa lagi ayat nak pakai ni? Okey. Inamalu bayang makna kamu tidak akan boleh bercakap kalau bukan izinnya Allah. Bukan Allah yang ajar. Okey. Maka kekuatan ini yang nak diangkat supaya kita merasa bahawa sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang kaya. Memang kaya tu hebat. Kaya yang pertama apa? Kaya hati. Sebab kaya yang sebenarnya itu adalah ketenangan jiwa. Ini yang Allah nak. Orang tenang, solatnya tenang, cakapnya senang, ibadahnya senang, tenang. Okay, maka sekali lagi kita kata, bila keyakinan mula goyah, bila keyakinan mula sakit, bila keyakinan kepada Allah mula hilang, maka kita akan jumpa yang namanya susah dan susah. Sakit, tak cukup. Okay, kenapa rasa tak cukup? Rasa jatuh kelang kabut. Kenapa tak tenang? Kenapa stres? Okey, kerana apa? Kerana keyakinan bertuhannya tidak lurus walaupun dia baca ihdinas siratal mustaqim. Dia baca tapi tak faham. Dia baca tapi tak hayati. Dia baca tapi tak minta dengan Allah. Okay, nak kerja. Sebab itu solat 5 kali sehari pakai 17 kali ulang ihdinas siratal mustaqim. Kerana Allah nak kita ingat kamu minta jalan lurus. Lurus pikirannya, lurus lidahnya, lurus telinganya, lurus matanya. Itu kita kata ihdinas siratal mustaqim. Lurus hatinya, lurus niatnya, lurus ibadahnya kerana Allah. Lurus kebaikannya. Aku buat hanya semata-mata kerana Allah. Bukan kerana nak puja manusia. Aku buat bukan kerana aku nak dapat ditatang-tatang, dipuja-puja. Ataupun nak dikatakan sebagai orang baik dan sebagainya. Aku bukan minta pujian. Aku bukan minta penghargaan. Siapa yang mencari penghargaan, dia akan menjual dirinya, menjual maruahnya. Okey, hilang. Sebab itu kamu tidak dilihat wajahnya. Allah tak tengok cantiknya kamu, handsomenya kamu. Allah tak tengok hebatnya kamu, banyaknya ilmu kamu. Allah tengok hati kamu. Berapa ramai orang yang punya ilmu tapi tak punya hati. Berapa ramai orang ada ilmu tetapi tak punya adab. Berapa ramai orang ada ilmu tapi tak punya akhlak.
Ini masalah besar. Kita sibuk mencari ilmu tapi tidak mendidik akhlak. Tidak mendidik adab. Ya Allah, adab bercakap dengan anak macam mana, adab bercakap dengan isteri macam mana, adab bercakap dengan bos macam mana. Pura-pura semua. Depan bos baik, belakang bos jadi hantu. Depan isteri baik, belakang isteri jadi setan. Okay. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Jangan pernah merasa kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Bukan pangkat, bukan jawatan. Kita tak nafikan. Jawatan penting, pangkat penting, harta penting. Tapi kalau semua itu ada, tapi tak jumpa ketenangan jiwa, kita sesat larat. Kita sesat larat.